Ini adalah tulisan Habib Umar bin Muhammad. Ini adalah tanganan. Ini adalah tulisan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang mana Habib Umar wasiatkan kepada Maula Muhammad Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah alihi wa sahbihi man wala. Mengenai isu ataupun pertikaian ataupun persoalan setengah daripada saudara-saudara kita mengenai hubungan Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan juga guru kita Maula Muhammad Amin bin Hamid bin Abdul Salam Al-Wazani Al-Alami Al-Idrisi Al-Hasani hafizahumullah ta'ala. Mana dia mengatakan Maula ni bukan anak murid kepada Habib Umar. Tidak seperti yang nama anak murid tu adalah seperti mereka yang duduk dengan Habib Umar bertahun-tahun lamanya, paling-paling tidak 4 tahun, yang belajar daripada kitab-kitab kecil sampailah kitab-kitab tebal. Memang tak dapat dinafikan kalau kita melihat di situ yang nama murid ataupun tulab ataupun talib adalah orang yang mana menuntut daripada seasas-asas ilmu sampailah setinggi-tingginya, sampai yang mana seorang guru itu mampu mengajar kepada anak muridnya itu. Tetapi untuk mengatakan bukan anak murid, itu adalah satu benda yang tak benar. Kerana kalau kita lihat Imam Syafi'i pernah didatangi kepada seorang yang mana Imam Syafi'i memuliakan dia, sedangkan orang ni Yahudi. Orang ni orang Yahudi. Jadi orang tanya, wahai Imam Syafi'i, apa yang kau buat ni? Ini orang Yahudi. Orang Yahudi, engkau muliakan dia, engkau ta'zimkan dia. Imam Syafi'i kata, ini guru aku. Bagaimana mungkin Yahudi jadi guru engkau? Kerana dia pernah mengajarkan kepada aku satu ilmu untuk membezakan anjing jantan dan anjing betina dari depan wajah saja, daripada tengok depan saja. Imam Syafi'i juga mengatakan bahawa apabila seorang itu hanya mengajar aku satu huruf saja daripada banyaknya huruf, maka aku menjadi terus akan khadamnya, hambanya, artinya jadi anak muridnya. Jadi seorang itu kalau dia mengakui seseorang itu sebagai guru dia kerana ilmu yang pernah diajar oleh orang itu adalah satu benda yang menjadi satu benda yang sepatutnya begitu. Contoh, kalau saya secara peribadi datang ke kuliah satu orang ustaz, dan kita mengambil ilmu, ambil faedah daripada beliau, maka beliau jadi guru saya. Ada pun nak mengatakan berguru lama-lama, oh tidaklah. Tetapi untuk menafikan orang itu jadi anak murid, itu adalah satu tak pasti, satu benda yang tidak sepatutnya. Apatah lagi tentang Habib Umar dan juga Maula Muhammad Amin hafizahullah ta'ala, ada sebuah dokumen rasmi yang mana dalam simpanan Maula Muhammad Amin. Ini saya tak tahulah, setengah orang mungkin dia akan kata scam kot, pasal jelah bagi orang-orang begini semua benda scam, yang tak scam dia saja. Jadi kita kata kesianlah. Alhasil saya boleh baca di sini, tapi kalau nak tengok dokumen rasminya, tolong saya menyeru kepada mereka yang mana betul-betul nak muzakarah, nak bincang panjang-panjang, jumpa dengan Ustaz Hasrul Hakim, wakil Maula Muhammad Amin di Malaysia. Sekarang Ustaz Hakim kita berada di Makkah lah. Tapi dokumen-dokumennya ada pada Ustaz Hakim. Sebarang perbincangan ya mungkin bila Ustaz Hakim pulang dari Makkah lepas hari ini nanti. Alhasil kita sebutkan di sini beberapa poin penting dalam dokumen ini, di mana Habib Umar mewasiatkan kepada Maula Muhammad Amin apa ilmu yang mana telah Maula Muhammad Amin pelajari daripada Habib Umar, baik itu kitab yang penuh ataupun kitab yang ringkas-ringkas ataupun beberapa bab daripada kitab-kitab tertentu. Habib Umar mengijazahkan dan mengamanahkan Maula Muhammad Amin untuk mengajarkannya. Dan kalau orang di Tarim tahu, Habib Umar tak akan senang-senang tulis apa-apa. Dan ini Habib Umar bertulis. Ada dokumennya, saya minta maaf, ini pasal kita pakai di telefon, jadi tak berapa jelas gambarnya. Saya Syed Muhammad. Jadi ini orang akan kenal. Jadi tak nampak pula, minta maaf ya. Ini adalah tulisan Habib Umar bin Muhammad, minta maaf. Ini adalah tanganan. Ini adalah tulisan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana Habib Umar sendiri memperakui bahawa Maula Muhammad Amin pernah duduk dengan beliau. Yang kedua, Habib Umar memperakui kedudukan syurafa, nasab Maula Muhammad Amin. Kedua. Yang ketiga, Habib Umar mengakui peranan Maula Muhammad Amin sebagai naib naqib syurafa daripada tahun 2015 lagi. Walaupun rasminya Maula Muhammad Amin memikul tanggungjawab sebagai naib naqib syurafa adalah pada tahun 2022 ini. Tetapi Habib Umar telah pun menyatakan persetujuan
dan telah pun menyatakan perakuan bertulis. Dan ini adalah tulis Habib Umar sendiri. Saya nak post dekat ni pasal saya tak dapat izin. Yang betul-betul nak lihat apa yang mana Habib Umar tulis dengan mata kepalanya sendiri, tolong jumpa Ustaz Hakim. Janganlah bersembunyi, satu sembunyi belakang Facebook, bersembunyi belakang TikTok, akaunnya pun nama bukan nama sendiri. Jadi kita kata, kenapa takut ke untuk sebarkan, untuk nyatakan ini salah, ini tak betul. Dan yang kedua, kenapa tak berjumpa depan-depan? Kenapa jadi seperti keyboard warrior? Jadi wira papan kekunci, yang mana hanya berani berbicara belakang saja. Ini perangai orang yang belajar ilmu ke? Ini perangai orang belajar agama ke? Ini orang yang mana di bawah tarbiyah ke? Kenapa tak? Kalau betul, buat video seperti video yang saya cakapkan ini, tunjukkan wajah anda, bagi tahu dalil anda, tetapi yang terpaling baik, terpaling manis, terpaling indah, akhlak Rasulullah SAW, kita bertemu. Seperti yang kita sebutkan, tidak pernah kita ni halang sesiapa sekalipun untuk bertemu. Ahlan wa sahlan. Sekarang ni dihalang, bukanlah dihalang kerana tak nak jumpa. Dihalang kerana orangnya jauh. Yang penting kontak. Apa permasalahannya? Apa isunya? Sebelum Maulana Muhammad Amin datang lagi, dah ada isu ini. Orang kata dipertikaikan ilmunya. Apa dipertikaikan? Sedangkan di sini dah mencukupi. Kalau orang Hadramaut, orang Tarim dah tengok tulisan Habib Umar di sini, dah mencukupi dah. Dah mencukupi. Kita tak nak kata orang ni tak belajar kat Tarim dan sebagainya. Kalau orang pasti tahu, siapa saja dekat Tarim tahu bahawa Habib Umar, kalau apa yang mana ditulis oleh Habib Umar ni bukan main-main. Dan Habib Umar tak akan suka-suka, dan Habib Umar tak akan menulis sesuatu melainkan akan tahu konsekuensinya. Jadi apa yang Habib Umar punya Sayyidina Muhammad penulisan ini, pengakuan perakuan secara bertulis adalah sesuatu yang rasmi, super official, super official. Dan ini saya ingat dokumen ni saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, dan saya kenal tulisan Habib Umar macam mana kerana kita banyak tengok Habib Umar punya tulisan tangan. Baik, hatta kalau kita beli khulasah yang ada terjemahan sekalipun, dekat page belakang sekali boleh cross check. Alif ni macam mana, ba macam mana, ha macam mana, jim ni macam mana, pasti. Dan untuk tiru satu penulisan, kata ni tulisan Maulana Muhammad Amin lain, untuk kata tipu dan sebagainya, boleh sendiri. Dan sampai sekarang kenapa tak ada orang pergi ke Habib Umar sendiri untuk tanya? Tak ada. Tidak ada satu orang pun yang tanya sendiri pada Habib Umar. Bab nasab dah clear. Saya tak payah di-clearkan pun, sebab benda yang mana tak payah dibuktikan, kenapa nak dibuktikan lagi? Jadi nasab dah clear, isu itu dah selesai, tak ada orang nafikan. Tentang kedudukan Maula sebagai naib nafi syurafa dah selesai. Kalau betul nak tengok surat yang mana ada cop, pasal benda ni benda official, mana boleh kita kalau surat perwatikan diraja untuk kita tayang-tayang begitu. Kan satu perkara yang sensitif, dokumen yang sangat sensitif. Tapi kalau betul nak tengok, tengok sendiri dengan mata kepala sendiri, lihat ini cop sultan. Dan sampai sekarang kata ada rujuk kerajaan Maghribi. Tak ada yang merujuk kerajaan Maghribi yang rasmi. Dia bukan orang duduk kat Maghribi, kerajaan Maghribi. Kerajaan Maghribi. Bagi duta, rupanya bagi tahu lihat di kedutaan Maghribi di Malaysia, kata tak ada seorang pun yang kontak Wara 21. Yang satu ni pun dia nak tanya, ada ke orang yang kontak kerajaan Maghribi, kedutaan Maghribi? Yang ada satu dia nak inquire, ada tak orang tanya. Jadi kedutaan dah bagi tahu, tak ada. Adalah orang pertama yang tanya tentang Syarif Muhammad Amin ini. Jadi kita sebut insaf, wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wahai ustaz-ustazah yang mana berkecimpung dalam fitnah ini, hati-hati. Jangan mudah kita ni ucap dan jangan bersembunyi di balik tabir. Jumpa. Sampai sekarang kami membuka ruang dan peluang atas dasar mahabbah, atas dasar kita ni adalah umat Nabi Muhammad SAW, atas dasar kasih sayang sesama umat Nabi SAW, atas dasar kita ni ahli sunnah wal jamaah. Kita Asy'ariyah, Maulana Muhammad pun Asy'ariyah, Habib Umar begitu, guru besar kita mazhab Asy'ariyah, dan saya yakin ini pun pegang mazhab Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i. Ya, walaupun dengan Maulana Muhammad Amin adalah Maliki, Habib Umar mazhab Syafi'i. Betul tak? Yang penting kita ni atas dasar ahli sunnah wal jamaah. Kita semua berada di landasan benar. Kenapa kita berpecah belah? Kenapa kita saling bermusuhan? Kenapa jadi keyboard warrior? Kenapa saling bersembunyi antara satu sama lain? Dan adakah kerana ada kebencian yang mana termaktub dalam hati, tersimpan dalam hati, dengki dan seumpamanya? Dan adakah patut orang yang mana dah belajar lama di hadapan guru-guru besar, orang-orang mulia, ada perangai sebegini? Malulah kita. Kata belajar dengan Habib Umar. Ini perangai murid Habib Umar. Saya bukan murid Habib Umar. Kita belajar dengan murid-murid Habib Umar. Syekh Abu Zaki, Habib Abdullah Al-Habsyi, Habib Ali Zain Abidin Al-Hamid, Habib Mahdi Al-Hamid, Habib Najmuddin bin Uthman Al-Khairid. Kita hadir di majlis-majlis mereka, dan mereka ada guru-guru saya. Kalau mereka tak mengaku, itu tak apa kan. Tapi kita mengambil pelajaran daripada mereka, mendengar daripada mereka, berkhidmat untuk mereka walaupun tidak lama, sedikit, yang mana kita boleh sumbangkan tenaga.
Jadi orang yang mana dah duduk di Tarim, duduk di Hadramaut, menatap wajah Habib Umar yang mulia itu setiap hari, wahai saudara, wahai ustaz, wahai tuan yang mana kita sayangi kerana Allah Ta'ala, adakah ini akhlak orang yang mana belajar dengan Habib Umar? Malu kita kata murid Habib Umar tapi bertindak begini. Dia sensitif. Jadi Habib Umar ni guru kami sahaja. Adakah patutnya begitu? Dan dah okey, awak pertahankan Habib Umar, ada tanya tak Habib Umar sendiri? Sekali lagi saya sebut, ada tanya tak dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana sangat mulia, yang kita cintai Allah Ta'ala, yang mana sangat kita nak sangat duduk dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ini. Kita tak dapat ruang dan peluang sebegitu. Antum dapat ruang duduk sebegitu. Kami tak dapat. Dapat pun paling-paling pun dapat salam tu pun rasa macam tak nak basuh tangan kerana sayang ke Habib Umar. Tapi ialah kerana takkanlah tak basuh kerja najis umpamanya kan. Kerana antum dapat ruang dan peluang duduk dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, seorang wali min awliyaillah tanpa dinafikan. Seorang dai yang besar, ulama, alimul allamah yang paling antara yang paling besar di zaman kita. Antum dapat duduk dengan beliau. Kalau tanya saya, antum dapat duduk dengan baginda. Kerana ulama saya letakkan di kedudukan raja. Antum dapat duduk dengan baginda Habib Umar bin Hafiz. Adakah ini selayaknya perangai antum sebegitu? Satu. Itu kita tanya, ini bukan tembak. Ya memang betul perangai anak Habib Umar begini. Anak-anak murid Habib Umar begini. Jadi kita tanya sekali lagi, betul ke perangai ini yang mana di-endorse, yang mana diiktiraf oleh Habib Umar? Dan adakah sudah merujuk kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafiz sendiri? Saudara-saudari, saya sebut bukan kerana kebencian, tapi kerana kasih sayang. Dan kerana kita ini ada tugas lebih besar, iaitu kita dakwah pada ummah. Ini lebih mencelarukan ummah, ini lebih merugikan ummah. Kalau awak kata, dia datang lagi buat umat senak kepala, lagi buat umat kena tipu dan sebagainya. Penipuan apa? Penipuan apa? Jadi jangan kita ni terjadi bangsa korban isu. Bertawakuf, ya betul bertawakuf. Tetapi lepas daripada itu, macam-macam komen dekat belakang. Bila duduk sama-sama dengan kawan-kawan, yang mana sama pelajaran, sama kelas, boleh cerita-cerita dan sebagainya. Tawakuf ke itu? Sebut. Kita cakap bukan atas dasar kebencian. Saya bukan orang yang layak untuk cakap. Ada 2 dokumen rasmi, boleh rujuk sendiri, lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, pergi ke Ustaz Hakim. Yang pertama adalah perakuan Habib Umar bahawa Syarif Maulana Muhammad Amin ni duduk dengan Habib Umar selama tempoh tertentu. Boleh baca sendiri. Saya tak nak baca semua. Kan? Kenapa bersembunyi? Supaya kalau saya cakap orang akan kata, dia tipu ni, dia tambah tolak. Lepas tu saya ambil poin-poin penting saja. Tengok sendiri dokumennya. Tengok sendiri apa wasiat Habib Umar pada Maulana Muhammad Amin. Dan yang kedua, perakuan Habib Umar bahawa Maulana Muhammad ini adalah yang mana menguruskan silsilah nasab para syurafa Al-Hasani di bumi Maghribi, dan juga merupakan antara orang yang penting di bumi Morocco dalam urusan nasab Al-Hasani dan seumpamanya. Dan ada juga satu perakuan yang mana kena baca sendiri. Saya tak boleh umumkan di sini kerana apa? Kena baca sendiri. Kena baca sendiri. Faham ya? InsyaAllah. Akhukum fillah, Al-Fakir Hamdan Syakir bin Ma'sufi tidak berkata melainkan atas dasar mahabbah, atas dasar kita ni nak sangat kita ni sama-sama duduk atas satu platform. Duduk dekat tempat yang elok. Pasal apa? Kita ni saudara mara. Jadi kalau antum tak suka dengan apa yang anak cakap ni, adakah tak suka kerana apa yang disampaikan, ataupun tak suka ataupun tak suka pada Maulana Muhammad Amin, ataupun tak suka apa yang dibawa oleh kami semua. Sedangkan mesej kita sama, bawa umat kepada Allah, kembali pada Allah, kembali cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Allah Taala lapangkan dada kita. Allah Taala berkati kita khususnya dalam bulan Syaban. Ini rakaman ni Al-Fakir buat pada 15 Syaban, barakah nisfu Syaban, dan Allah Taala berkati kita apa yang berbaki pada bulan Syaban, dan Allah Taala sampaikan kita dalam bulan Ramadan, dan Allah Taala memberikan kita taufik untuk berpuasa, berqiyamul lail, beribadah hati, melapangkan hati yang suci ini, membersihkan diri kita yang kotor penuh dengan dosa dan noda. Kerana saudara, tidak ada yang maksum melainkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang bebas berdosa melainkan Rasulullah SAW sahaja. Maka kita bersihkan hati kita. Allah Ta'ala sampaikan kita dalam bulan Ramadan supaya dapat bersihkan jiwa kita, kembali elokkan balik hubungan silaturahim yang mana telah pun tercalar, telah pun terputus. Kami rindu saudara-saudara kami yang mana jadi retak hubungan kerana isu-isu begini, kerana termakan akan fitnah, termakan akan isu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.